Institusi pemerintahan, sistem raja dalam masyarakat Melayu tradisional. Konsep raja dalam masyarakat Melayu tradisional digubal berasaskan sistem federal, iaitu raja menjadi ketua negara dengan menduduki peringkat tertinggi dalam hierarki sosial sesebuah kerajaan atau negara. Raja merupakan simbol keagungan dan kewibawaan sebagai pemerintah tunggal yang mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Konsep daulat mempunyai maksud yang sangat luas, iaitu berkait dengan peranan dan kebolehan raja dalam pelbagai aspek kehidupan seperti kewibawaan, kesempurnaan, keistimewaan dan ketinggian kuasa. Konsep derhaka berkait rapat dengan konsep daulat, iaitu derhaka dianggap sebagai melanggar perintah atau arahan raja. Jika rakyat berbuat demikian, mereka dipercayai akan ditimpah tulah, iaitu kesan negatif kuasa luar biasa yang dimiliki oleh raja itu. Melalui konsep daulat dan derhaka, raja sentiasa dihormati dan ditakuti oleh rakyat. Jika seseorang itu menderhaka, dia boleh dihukum sama ada dengan raja sendiri ataupun dalam bentuk bala atau sumpahan. Terdapat 4 cara mengukuhkan kedaulatan raja, iaitu alat kebesaran seperti cap mohor, keris, lembing, tombak, tepak, siri dan kendi. Manakala bahasa dalam seperti santap iaitu makan, beradu iaitu tidur, gering yang bermaksud uzur dan bersiram iaitu mandi. Manakala dari aspek warna, warna kuning dihaskan untuk digunakan oleh raja dan keluarga diraja sahaja. Contohnya, perhiasan membuat sapu tangan, tepi tabir dan tilam. Seterusnya adalah alat muzik. Nobat ialah alat muzik tradisional yang digunakan untuk upacara rasmi di istana. Contoh upacara rasmi adalah kemangkatan raja, perkawinan raja, serta kelahiran putra dan putri. Peranan raja dari aspek politik adalah raja sebagai ketua kerajaan. Raja mempunyai kuasa mutlak dan hak sultan tidak boleh dipersoal. Contohnya, rakyat termasuk pembesar tidak boleh membantah perintah yang diberikan daripada sultan. Peranan raja dari aspek sosial pula adalah merupakan lambang perpaduan. Seorang sultan sangat memerlukan sokongan dan kesetiaan bagi membolehkannya memerintah dengan berkesan. Contohnya, seorang raja itu dilambangkan dengan sakti dan mempunyai darah putih bagi mewujudkan kesetiaan rakyat terhadap sultan. Dan yang terakhir adalah peranan raja dari aspek ekonomi, iaitu mempunyai kuasa penuh dalam ekonomi. Raja mempunyai kuasa penuh dalam ekonomi dengan menguasai semua sumber ekonomi. Contohnya, pemungutan cukai, perkhidmatan buruh, hasil pertanian, dan sebagainya. Pembesar merujuk kepada mereka yang dilantik oleh raja untuk memegang sesuatu jawatan dalam pentadbiran kerajaan dengan diberi tugas-tugas tertentu untuk dilaksanakan. Pembesar memainkan peranan dari aspek politik, sosial, dan ekonomi. Peranan pembesar dari aspek politik yang pertama adalah pembantu sultan dalam pemerintahan dan pentadbiran negeri. Pembesar seperti bendahara misalnya mempunyai kuasa untuk menasihati raja atau sultan dalam melaksanakan pemerintahannya. Contohnya, Sultan Abu Bakar yang memerintah Johor telah melantik jemaah menteri untuk menasihati baginda dalam pentadbiran negeri. Seterusnya,
Peranan pembesar dari aspek sosial iaitu penghubung antara sultan dengan rakyat. Titah perintah raja akan disampaikan kepada rakyat melalui pembesar. Contohnya, pembesar akan mengerahkan rakyat untuk menjadi buruh secara percuma bagi membina istana, membina jalan raya, dan sebagainya. Peranan pembesar dari aspek ekonomi yang pertama adalah membantu mengembangkan ekonomi negeri. Pembesar memastikan urusan perdagangan di dalam negeri berjalan lancar. Contohnya, Jemaah Menteri Perbendaraan di Kelantan mengendalikan harta benda dan mahsul negeri. Selain itu, pembesar juga berperanan sebagai pemungut cukai bagi pihak sultan. Pembesar diberi surat tauliah oleh sultan untuk memungut cukai. Contohnya, di negeri Perak, pembesar mengenakan cukai terhadap barangan yang dibawa melalui Kuala Kinta. Hukum adat yang diamalkan di negeri-negeri Melayu. Terdapat dua adat, yaitu adat Perpati dan juga adat Temenggung. Terdapat perbezaan antara kedua-dua adat ini dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama ialah pemerintahan. Adat Perpati mengamalkan pemerintahan berbentuk demokrasi, iaitu kuasa pemerintah dilaksanakan secara muafakat melalui wakil daripada setiap suku. Contohnya, kuasa pemerintah tertinggi ialah Yang Tuan Besar dan diikuti oleh undang, lembaga, bapa dan anak buah. Manakala bagi adat Temenggung mengamalkan sistem autokrasi, yaitu kuasa pemerintahan terletak di tangan pemerintah, yaitu raja atau sultan yang berkuasa mutlak. Contohnya, perlantikan sultan dan pembesar adalah secara monarki. Bagi aspek kekeluargaan, adat Perpati susunan keluarga bersifat matrilineal, itu disusur galur kepada keturunan sebelah ibu. Bagi adat ini, ibu dianggap sebagai ketua keluarga. Contohnya, dari segi hubungan kekeluargaan, keluarga sebelah ibu lebih diberi keutamaan berbanding keluarga sebelah bapa. Manakala bagi adat Temenggung, susunan keluarga bersifat patrilineal, iaitu lebih mengutamakan kaum lelaki. Bapa merupakan ketua keluarga. Contohnya, dari segi hubungan kekeluargaan, keluarga di sebelah ibu dan bapa dianggap sama penting. Bagi aspek pewarisan harta, adat Perpati diturunkan melalui keturunan. Harta pusaka diwarisi daripada ibu sebagai pengasas keluarga kepada anak perempuan kerana kaum wanita mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam masyarakat dan menjadi asas wujudnya suku. Contohnya, sekiranya tidak mempunyai anak perempuan, hartanya akan diwariskan kepada adik perempuannya atau menjadi hak suku. Bagi adat Temenggung, ia berlandaskan syarak. Anak lelaki lebih berhak mewarisi 2/3 daripada harta pusaka kerana berdasarkan kepada tanggungjawab anak lelaki yang lebih besar dalam keluarga berbanding dengan anak perempuan. Contohnya, anak lelaki mewarisi 2/3 daripada harta keluarganya, manakala selebihnya diberikan kepada anak perempuan. Bagi aspek hukuman, adat Perpati bersifat pemuli. Adat ini tidak bertujuan untuk menghukum pesalah, sebaliknya berusaha memperbaiki keadaan. Contohnya, kesalahan membunuh dapat diselesaikan apabila salah seorang ahli suku mengalih tanggungjawab si mati, menanggung nafkah keluarga dan sebagainya. Bagi adat Temenggung, lebih keras dan bersifat pembalasan. Hukuman yang dikenakan oleh pemerintah kepada golongan rakyat adalah lebih berat berbanding hukuman yang dijatuhkan kepada golongan atasan. Contohnya, golongan pembesar yang melakukan kesalahan membunuh hanya dikenakan hukuman buang negeri. Terdapat juga persamaan bagi kedua-dua adat ini, iaitu adat Perpati dan juga adat Temenggung merupakan hukum adat yang paling awal wujud di tanah Melayu. Kedua-dua adat ini berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu keturunan darah diraja yang mewarisi pemerintahan di Sulawesi. Kedua-dua hukum ini berasal dari sebelah barat Pulau Sumatera.
Undang-undang merujuk kepada peraturan tertentu yang mesti dipatuhi oleh setiap anggota dalam sesebuah masyarakat. Undang-undang dibuat bagi membentuk peraturan dalam kehidupan manusia supaya manusia dapat hidup dengan aman dan tenteram. Undang-Undang 99 Perak dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka lalu diubah sesuai mengikut keperluan negeri masing-masing dan dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Undang-Undang 99 Perak merupakan undang-undang yang tertua di Perak berkaitan hal ehwal agama dan tradisi masyarakat tradisional. Undang-undang ini disusun pada abad ke-17 dan dibawa ke Perak oleh Said Hussein Al-Faraj. Ia mengandungi 99 buah undang-undang yang meliputi pelbagai perkara. Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum dalam Undang-Undang 99 Perak. Antaranya ialah penzinaan, perkahwinan, pembunuhan, protokol, peperangan, pembahagian harta, dan hal ehwal agama. Sebagai contoh, prinsip-prinsip umum berkenaan protokol. Fasal 24 berkaitan protokol istana. Fasal ini menjelaskan bahawa seseorang itu perlu mematuhi beberapa peraturan jika menghadap raja atau pembesar, iaitu menundukkan kepalanya semasa duduk dalam balai-balai rongseri. Selain itu, menumpukan perhatian iaitu tidak boleh menolehkan pandangannya dan tidak boleh memandang muka raja atau pembesar. Seterusnya ialah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor merupakan satu himpunan yang menjadi perlembagaan asas bagi negeri Johor semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar. Undang-undang ini telah dipindah sebanyak 4 kali, yang mana pindaan pertama dibuat pada 1 April 1908, pindaan kedua dibuat pada 17 September 1912. 12 Mei 1414 merupakan pindaan kali ketiga dan 17 Julai 1918 merupakan pindaan yang keempat. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor juga mempunyai beberapa prinsip-prinsip umum yang berkaitan perlantikan raja dan bakal pengganti raja. Selain itu, berkaitan tanggungjawab memelihara kedaulatan negeri, peruntukan berkaitan agama Islam dan perlantikan dan bidang tugas jemaah menteri. Misalnya, prinsip-prinsip umum berkaitan perlantikan raja dan bakal pengganti raja. Dalam menentukan soal perlantikan raja, beberapa fasal telah digubal, iaitu fasal kedua yang menyatakan bahawa syarat pengganti raja mestilah berbangsa Melayu, berdarah raja daripada keturunan pemerintahan Johor yang terdahulu iaitu zuriat Sultan Abu Bakar, lelaki dan beragama Islam. Walau bagaimanapun, dalam fasal ketiga menyatakan jika tiada keturunan daripada zuriat Sultan Abu Bakar, maka seorang anak lelaki daripada zuriat Temenggung Ibrahim boleh ditabalkan menjadi pengganti raja. Dan seterusnya adalah bab 3 iaitu sistem sosial. Konsep dan susun lapis masyarakat merujuk kepada pembahagian anggota masyarakat kepada beberapa lapisan yang berlainan kedudukan dan disusun dalam satu hierarki. Susun lapis ini melibatkan kedudukan yang berbeza dan tidak bersifat setara dari segi kekayaan, kekuasaan, gaya hidup, hak dan tanggungjawab. Susun lapis masyarakat terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Terdapat 4 golongan pemerintah. Yang pertama, Sultan Raja atau yang di-Pertuan Besar. Kedua, keluarga dan kerabat diraja. Ketiga, golongan pembesar dan bangsawan. Yang keempat ialah golongan ulama dan pendeta. Sultan Raja atau di-Pertuan Besar merupakan pemerintah yang tertinggi dalam pentadbiran negeri dan dibantu oleh kerabat diraja dan para pembesar dalam urusan pemerintahan negeri dan jajaan takluknya. Keluarga dan kerabat diraja. Sultan atau raja ialah golongan anak raja dan kerabat diraja
yaitu mereka bergelar raja dan tengku. Golongan bangsawan dan pembesar terdiri daripada para pembesar dan kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam kalangan pemerintah dan pentadbir. Golongan ulama dan pendeta merupakan golongan yang dianggap pakar dalam bidang agama Islam dan mempunyai kedudukan yang istimewa serta sangat berpengaruh dalam masyarakat. Manakala bagi golongan yang diperintah pula terbagi kepada 3, iaitu rakyat biasa, rakyat asing dan golongan amba. Rakyat biasa terdiri daripada masyarakat pribumi yang menetap di sesuatu kawasan seperti luar kawasan istana atau kampung-kampung kecil di kawasan lembah sungai. Seterusnya, rakyat asing biasanya terdiri daripada orang bukan Melayu yang datang ke tanah Melayu untuk beberapa tujuan tertentu seperti pedagang, mubalik dan senteri. Akhir sekali, golongan amba merupakan golongan menduduki hierarki paling bawah dalam susun lapis masyarakat dan mereka tidak boleh bertindak mengikut kemauan sendiri kerana dikawal oleh peraturan dan perintah yang ditentukan oleh pemilik iaitu tuan mereka. Sistem ekonomi terbahagi kepada 2 iaitu tradisional dan komersial. Konsep ekonomi tradisional merujuk kepada kegiatan ekonomi yang hanya cukup untuk memenuhi keperluan asas sendiri dan menyerah keluarga. Dalam ekonomi ini, tidak wujud pengkhususan dalam pekerjaan dan peralatan tradisional juga telah digunakan untuk mengusahakan sesuatu pekerjaan. Terdapat beberapa ciri ekonomi tradisional. Yang pertama adalah pertanian. Masyarakat tempatan mengusahakan kegiatan pertanian bagi menghasilkan makanan secara saradiri, iaitu tanaman padi menjadi sumber makanan dan tanaman yang utama. Ciri yang kedua adalah tanaman padi. Dalam ekonomi tradisional, terdapat 2 jenis padi yang diusahakan, iaitu padi rumah yang dikenali sebagai padi bukit dan juga padi sawah. Ciri yang ketiga adalah penternakan dan berburu serta menjerat. Masyarakat tempatan juga melakukan aktiviti seperti menternak binatang seperti ayam, itik, lembu. Manakala mereka juga menjerat haiwan yang mempunyai banyak kegunaan seperti gajah. Seterusnya adalah perikanan. Kegiatan menangkap ikan juga adalah antara hasil pencarian utama masyarakat tempatan, terutamanya penduduk yang tinggal berhampiran dengan laut, sungai dan tasik. Konsep ekonomi komersial. Ekonomi komersial amat mementingkan keuntungan dan pengumpulan harta melalui proses penukaran barang atau melibatkan pembayaran. Ciri-ciri ekonomi komersial dapat dilihat dari aspek kegiatan perdagangan, iaitu hasil hutan. Negeri-negeri di Tanah Melayu mengeluarkan pelbagai sumber hasil hutan sama ada untuk kegunaan sendiri ataupun bagi tujuan ekspor. Yang kedua adalah perikanan. Contoh kegiatan lain dalam kegiatan perikanan ialah pemungutan hasil laut seperti mutiara dan agar-agar. Ciri yang kedua dapat dilihat dari aspek pertanian. Pertanian terbahagi kepada 2, iaitu tanaman padi dan tanaman dagangan. Tanaman padi, walaupun banyak negeri yang mengusahakan tanaman padi, tetapi tidak semua dapat menghasilkan lebihan kerana hanya negeri yang mempunyai kawasan lembah yang subur sahaja berupaya mengekspor beras ke kawasan jiran. Contohnya Kelantan dan Kedah. Manakala tanaman dagangan pula, apabila Tanah Melayu mula terdedah secara langsung kepada unsur-unsur perdagangan kapitalis, tanaman dagangan mula diberi perhatian oleh pembesar tempatan yang terlibat dalam menghasilkan pengeluaran melalui sistem tradisional dan dengan menggunakan buruh.